Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini sekali lagi, dan kita sama-sama mendengarkan satu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari, iaitu hadis yang berbunyi kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, terjadi gerhana matahari, dan gerhana matahari itu berlaku bertepatan dengan kematian salah seorang daripada anak Nabi yang bernama Ibrahim. Anak Nabi yang bernama Ibrahim ini merupakan anak yang lahir daripada isteri Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ini satu-satunya anak lelaki, sebelum ni pun ada, cuma yang ni dia hidup agak lama sikit berbanding anak-anak yang lain selain daripada Fatimah tu sendirilah yang hidup agak panjang usia dia. Dan inilah isteri yang selain daripada Khadijah yang Nabi kahwin dapat anak. Bersama dengan Khadijah ada 6 orang, dan dengan Maryah Al-Qibtiyah ni ada seorang. Okay. Cuma tak lama, dalam riwayat sebut Ibrahim ni hidup sekitar 18 bulan. Maknanya setahun lebih lah, ataupun 2 tahun lebih kurang. Okay. 2 tahun lebih sikit, setahun nak dekat-dekat dengan 2 tahun. Okay. Kita tengok hadis tu, apa lagi sambungan dia. Faqalan nas, bila mana gerhana matahari itu berlaku bertepatan dengan kematian Ibrahim, faqalan nas, orang pun duk cakap, kasafatis syamsu li mauti Ibrahim. Orang duk bercakap, orang duk kata matahari telah gerhana kerana kematian Ibrahim anak Rasulullah ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bila mana dengar orang duk bercakap ni, Nabi pun kata inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan tidak gerhana, maknanya tidak berlaku gerhana matahari, tidak berlaku juga gerhana bulan, li mauti ahadin, kerana kematian satu-satu orang, au li hayatihi, ataupun lahirnya satu-satu orang. Fa idza raaitum, bila mana kamu tengok peristiwa gerhana bulan matahari ini berlaku, fasallu wad'ullah, salatlah kamu dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis ni Nabi memberi teguran kepada sikap sebahagian masyarakat, terutamanya sahabat-sahabat Nabi, orang-orang kebanyakan, bukan sahabat-sahabat yang rapat lah, maknanya orang-orang kebanyakan, orang Madinah, mereka masih lagi ada saki-baki kefahaman lama, iaitu berlaku saja keadaan-keadaan bencana alam,
perubahan di atas muka bumi ni, apa-apa saja yang ketara perubahan dia, maka dia orang percaya ini ialah kerana berlakunya sesuatu. Kalau kita tengok dalam sepanjang sejarah manusia, di berbeza-beza tamadun, maknanya tamadun Arab ke, waktu ni tamadun Arab ni belum terbina baik lagi lah, maknanya dalam kalangan masyarakat Arab ataupun tamadun Rom, Parsi, apa-apa semua yang ada di sekitar tanah Arab, termasuklah tamadun-tamadun yang membawa sampai ke timur pun, China dan India pada waktu itu, mereka mempunyai mitos yang berbeza-beza dalam berinteraksi dengan peristiwa gerhana matahari ataupun bulan. Ada sebahagian masyarakat, mereka percaya matahari dan bulan ini ialah sepasang kekasih. Bila mana berlaku gerhana, itu ialah bentuk mereka melakukan percintaan dia orang. Itu sebahagian daripada mitos. Yang kedua, sebahagian masyarakat percaya, kenapa gerhana matahari ini boleh berlaku? Sebab di luar daripada sistem alam semesta ni, maknanya di galaksi luar lah, maknanya dalam susunan planet-planet tu, ada satu raksasa yang besar, yang mana bila mana dia marah, dia akan masukkan matahari itu dalam mulut dia. Waktu matahari itu masuk, dia jadi gerhana. Okey. Jadi masyarakat yang percaya macam ni, mereka takut dengan keadaan macam tu, dan mereka buat apa? Mereka akan tumbuk lesung ataupun alu apa-apa saja yang boleh bunyi lah, gendang apa semua, untuk mengusir raksasa tu. Ini dalam tamadun Cina. Percaya bila mana berlaku macam tu, kita kena buat macam tu. Dan mereka akan sembunyikan perempuan-perempuan yang hamil dalam kalangan masyarakat tu, sebab takut benda-benda yang tak elok berlaku pada perempuan tersebut. Okay. Ini sebahagian mitos. Cuma saya nak sebutnya, setiap masyarakat ni dia ada kepercayaan pelik. Termasuklah kita orang Melayu pun. Kita ada mitos-mitos yang datang daripada benda-benda yang tak jelas, benda-benda yang hanya sangka-sangkaan sahaja. Sebab tu tengok apa saja peristiwa, kalau kita belik dalam hikayat-hikayat, mitos-mitos tertentu, dia akan ada berlaku macam ni, kena buat macam ni. Berlaku kematian, kena ejah macam ni. Berlaku apa-apa saja lepas hujan, sebelum hujan, kena keluar macam ni, ataupun kena buat macam ni. Sebab tu kalau tengok sebahagian peristiwa-peristiwa yang berlaku ni, maknanya hujan ke, hujan yang terlalu lebat, hujan biasa-biasa, matahari gerhana, bulan gerhana, okay, setiap bangsa dia ada persediaan untuk menghadapinya. Bila mana berlaku je, dia nak buat apa. Dan dia percaya benda ni berlaku kerana ada something yang tak berlaku, kata apa, benda yang tak sedap lah, benda yang boleh mengakibatkan macam-macam. Sebab tu kalau tengok dalam mitos-mitos yang lama-lama, kita akan tengok bila mana lepas hujan keluarnya pelangi. Keluar pelangi itu ada kepercayaan. Apa nak kena buat? Kita di utara ni, sebahagian orang dia tak panggil pelangi, dia panggil ulak danu. Pelangi tu nama dia ulak danu. Ular danu lah istilah dia. Okay. Itu adalah kepercayaan Sanskrit lama. Maknanya orang kata apa, tulisan-tulisan Hindu lama. Maknanya ular tu bukan jenis ular lah. Dia percaya benda tu ular. Maknanya dia bukan ular yang kita tak nampak kepala dia, sebab kepala dia masuk ke dalam, ekor dia kat lain. Okay. Cuma warna pelangi tu ialah ular yang membawa something yang good luck, membawa benda yang baik. Dia bukan bawa benda yang teruk lah. Cuma perkataan tu kekal. Orang panggil ulak danu. Saya tak pastilah kawasan ni panggil apa, tapi belah Kedah Perlis orang nak panggil ulak danu. Sini panggil ulak danu. Okay. Cuma perkataan ulak danu tu ialah dia datang daripada kepercayaan mitos. Kepercayaan mitos lama. Yang percaya itu ialah sejenis binatang. Sedangkan ia hanyalah pembiasan cahaya daripada air hujan dan juga matahari semata-mata. Tak lebih daripada tu. Okay. Cuma nak katanya, setiap bangsa dia ada cara berinteraksi dengan mitos. Dan dia akan buat deal, ritual macam-macam. Sama ada jamuan, bacaan tertentu, persiapan, kena berkurung, kena apa, semua ada. Okay. Jadi Islam
dia pun ajar pada kita, Nabi pun ajar pada kita, bila mana berlaku gerhana nak kena buat apa. Yang pertama dalam hadis kalau tengok, Nabi sebut tanda-tanda akhir zaman ni ialah banyak berlaku gerhana. Memang sejak akhir-akhir ni kalau kita tengok dalam setahun 2-3 kali gerhana akan berlaku sejak akhir-akhir ni. Okay. Dan keadaan gerhana ni bukan keadaan yang seronok, dia keadaan yang merupakan amaran daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau tengok apa yang nak digambarkan gerhana ni, ada dua sebab ataupun ada dua benda yang kita kena perhatikan. Pertama, gerhana ni tujuan dia untuk menakut-nakutkan hamba kerana kawasan itu. Ini pandangan dan ini yang disebutkan dalam huraian para ulama. Kawasan yang berlaku gerhana, iaitu bumi lah keseluruhannya. Okay. Ada hamba-hamba yang tidak mengendahkan dosa-dosa yang dilakukan, maksiat yang memenuhi permukaan bumi, dan kurangnya orang yang nak balik mohon ampun pada Allah Ta'ala, berlakunya gerhana. Itu antara tanda. Okay. Yang kedua, secara umumnya gerhana ni berlaku kerana sunatullah, kerana ianya ialah ketentuan Tuhan, peraturan Tuhan, iaitu posisi bulan, posisi matahari yang menyebabkan berlakunya gerhana. Ini bagi orang yang tengok secara umum macam tu je lah. Okay. Ada orang dia berlaku gerhana, dia tengok lah, okay, bulan gerhana, takat tu sajalah. Okay. Tapi yang pasti kalau tengok dalam hadis-hadis, bila mana berlaku gerhana, Nabi cuba gambarkan keadaan tu cemas. Dia bukan relax, tenang, ambil teleskop pula tengok, bukan macam tu. Tapi dia duduk dalam keadaan yang mencemaskan. Sebab tu Nabi minta kepada umatnya, kepada kita semua, bila mana berlaku gerhana, kita kena buat salat. Dan salat dia panjang. Sebab tu kalau tengok ada pandangan para ulama tentang bilangan rakaat, macam mana cara sujud untuk salat gerhana. Sama ada kusuf, kusuf ni maknanya dengan kaf, kusuf itu ialah gerhana matahari. Kalau khusuf dengan kha, ianya lah gerhana bulan. Okay. Salat gerhana ni dilakukan secara berjemaah sebanyak 2 rakaat. Okay. Dia ada 2 kaifiat, 2 cara. Cara pertama macam salat biasa, macam salat biasa, maknanya 2 rakaat, 2 rukuk, 2 sujud, 4 kali sujud lah satu rakaat tu. Dua rakaat tu, 1 rakaat 2 kali sujud, dan salam macam biasa. Okay. Itu satu pandangan. Cuma pandangan yang rajih, pandangan yang kebanyakan para ulama terima, ialah salat gerhana dilakukan dengan 2 rakaat, tapi dengan rukuk sebanyak 1 rakaat tu macam 2 kali rukuk. Maknanya kita takbiratul ihram, lepas tu kita baca Fatihah, lepas tu kita baca surah yang panjang, kita rukuk, lepas pada tu kita bangkit balik, Fatihah balik, baca surah balik, rukuk, sujud, rukuk tidak baru sujud. Okay, maknanya dia macam dalam satu rakaat tu ada 2 kali rukuk. Okay. Yang tu yang kata apa, yang rajihnya, yang kebanyakan para ulama buat ataupun para ulama tarjihkan yang tu. Okay. Dan Nabi akan baca surah yang sangat panjang. Tujuan ia apa? Tujuan ia ialah untuk take time dengan ibadah tu. Ambil masa dengan ibadah tu lama. Memanglah riwayat sebut kalau buat yang jenis 1 rakaat 2 kali rukuk tu. Okay. Maknanya sebelum rukuk yang pertama, Nabi akan baca surah Baqarah keseluruhan, rukuk, lepas tu bangkit balik, baca pula Al-Maidah, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat-sangat panjang lah, maknanya terlalu panjang. Dan ada padanya khutbah, ada padanya juga khutbah. Okay. Dan ianya tidak disyaratkanlah khutbah tu. Khutbah tu kalau kita buat secara individu dia tak ada lah khutbah, kalau buat jemaah dia ada khutbah. Okay. Dan khutbah itu ialah khutbah yang mengingatkan tentang istighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jal. Dia bukan satu fenomena untuk kita seronok-seronok, tapi fenomena yang merupakan satu ancaman daripada Allah Azza wa Jal. Sebab boleh berlaku benda-benda yang tak diingini daripada gerhana tu. Okay. Dalam buku ni dia sebut apa? Dia kata, tidak diragukan lagi bahawa matahari dan bulan merupakan 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Memang banyak ayat Quran sebut tentang matahari dan bulan, matahari dan bulan. Dan kedua-dua ni makhluk Tuhan ni, matahari, bulan ni, kedua-duanya setiap bangsa dia ada kepercayaan khusus. Sebab tu kita akan tengok sebahagian masyarakat dunia ada yang menyembah matahari. Macam mana yang kita tengok dalam fahaman agama Shinto, agama orang Jepun lama. Mereka percaya matahari itu ialah gambaran ataupun jelmaan kepada dewa yang bernama Amiterasu. Dewa ni lah yang memberi sekian. Bahkan kalau tengok pada zaman Nabi pun, sebelum cerita-cerita Jepun ni apa semua, zaman Nabi pun ada satu kabilah namanya Al-Bahilah. Kita pernah dengar sahabat nama Abu Umamah Al-Bahili. Kabilah ni setiap pagi dia akan sembah matahari. Selain pada sembah berhala. Dia duduk di pinggir kota Mekah, dia jauh sikit, dia luar pada tanah haram lah. Okay. Cuma nak katanya setiap bangsa ni dia ada mengagungkan matahari, dia juga mengagungkan bulan. Masyarakat Arab Jahiliyah iaitu Quraisy Mekah ni, mereka mengagungkan bulan lebih pada matahari. Termasuklah planet-planet. Sebab tu ada riwayat Nabi larang sebahagian daripada orang kebanyakan di Mekah, di Madinah ni, bila mana turun hujan dia orang akan sebut mutirna binawi kaza wa kaza. Maksud dia apa? Kita telah hujan kerana telah beredarnya bintang ni daripada sini pergi sini. Sebab apa hujan? Sebab bintang ni dia bergerak ke orbit lain. Nabi kata jangan sebut macam tu, tapi sebut mutirna bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Kata dan sebut kita telah hujan kerana nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ada hadis yang agak panjang. Taklah panjang, cuma hadis tu dia agak detail lagi. Nabi kata dalam hadis tu, hadis ni tak silap riwayat Tirmizi, iaitu Nabi sebut qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Nabi kata dalam hadis ni, hadis kursi, Allah Ta'ala kata setiap hari akan ada hamba aku yang beriman pada aku dan hamba aku yang kafir. Fa amma man qala mutirna binawi kadza. Lalu Nabi pun buat huraian. Nabi kata adapun orang yang mengatakan kami telah hujan kerana berlakunya perubahan planet daripada orbit ni ke orbit ni, Nabi kata fadzalika kafirun billah mu'minun bil kaukab. Ini orang yang kafir pada Allah dan dia telah beriman kepada kedudukan planet tu. Okay. Ini kesan saki baki daripada amalan tukang tilik ahli nujum yang ada di Mekah pada waktu tu. Memang dia orang bila mana nak buat urusan dalam hidup, dia orang akan tengok pergerakan bulan bintang, termasuklah nak buat perjalanan perniagaan, nikah kahwin, berubat. Ini semua benda yang diperhatikan melalui kaedah pergerakan bulan bintang. Dalam masyarakat Melayu dia disebut dengan nama raksi, istilah dia. Dia akan ada kata apa, kaedah dia tolak bahagi pakai huruf hijaiyah, lepas pada tu tengok dengan unsur-unsur alam, ambil lagi dengan kedudukan planet-planet. Sebab tu kalau kita tengok kan, kalau tuan-tuan biasa tengok wafak ni ialah tangkal azimat yang dalam tu dia ada huruf hijaiyah yang tunggal, mim saja, ba saja, ta saja, sa saja. Lepas pada tu dia akan ada bintang. Bintang tu bentuk dia macam bendera Israel lebih kurang. Dalam sama ada orang tulis atas kain kuning, ataupun orang tulis atas kain putih, ataupun tulis atas kertas buat frame gantung dekat rumah ke dekat kedai ke apa semua, yang ada bintang terbalik macam tu, itu ialah bintang yang telah dijadikan sembahan oleh masyarakat Babylon dulu. Dan mereka percaya bintang itu ada kuasa untuk membuka beberapa kunci alam. Bintang itulah yang digunakan oleh ahli sihir pada zaman Nabi. Bintang tu jugalah yang sampai kepada bomoh-bomoh di Nusantara ni pun sama saja. Cuma dia tukar bahasa. Yang zaman Nabi mungkin dia punya mantra dalam bahasa Arab, yang tempat kita ni mungkin mantra bunyi Melayu, bunyi Jawa, bunyi Siam, boleh jadi. Tapi konsep dia sama. Sebab tu kita tengok daripada Babylon
pergi ke Mesir, tamadun Mesir purba, membawa sampai kepada Quraisy, sampai ke Nusantara ni pun. Dia tak jauh, dia tak akan lari. Konsep sihir, jelmaan-jelmaan mengarut, ilmu nujum, dia sama saja. Itu benda yang kita kena hati-hatilah. Mana kau tengok benda-benda macam tu, orang letak dalam orang yang jenis ada kedai, cashier dia letak dalam tempat duit tu, tangkal macam ni, kecil saja, ataupun letak dalam beg duit, ataupun letak dalam raga motor, kenderaan apa semua. Ini semua termasuk daripada allaqat tamimah, orang yang menangkal dia panggil. Istilah dia pasang tangkal. Pelarih kedai apa semua. Nak bagi orang datang ramai, nak hindar benda-benda yang tak elok. Tapi pelarih ni tuan-tuan, saya nak tanya, saya nak sebut dah tuan-tuan, pelarih ni letak kat kedai jadi, letak kat masjid tak jalan. Tuan-tuan suruh bomoh-bomoh tu, letak pelarih kat masjid, suruh orang datang masjid ramai, tak jalan. Pelarih tu tak jalan. Suruh selit dekat mana-mana ni, mimbar ni tak jalan. Suruh letak dekat bawah meja kuliah pun tak jalan. Orang tak datang ramai. Kalau letak kat kedai dia jadi. Itu syaitan lah tu. Sebab syaitan dah akan suruh mai sini. Letak bawah sejadah imam, pelari kita bubuh tiga bintang tu bubuh bawah. Tak datang orang. Nak kata benda tu permainan syaitan. Cuma nak katanya, ini ialah benda yang berlaku. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, mana-mana orang yang sebut kita hujan kerana kena kedudukan bintang ni dengan bintang ni, orang ni kafir pada Tuhan. Dia beriman dengan matahari dan juga beriman dengan kedudukan macam tu. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang menyebut kita hujan kerana rahmat Tuhan, kerana nikmat Tuhan, fadzalika mu'minun bi. Ini orang yang beriman kepada Allah. Kafirun bil kaukab. Dan dia kafir, dia tak terima kaukab ni. Kaukab ni ialah kedudukan planet lah. Ilmu-ilmu yang melihat kepada bintang, kedudukan bintang-bintang. Bintang-bintang tu ada. Cuma dalam masyarakat Melayu, dia panggil mujarabat. Ini yang benda yang kita jadi keliru, terkalih klien tu. Sebab kita ingat ianya ialah bahagian pada perubatan Islam. Tapi dianya ialah nama-nama yang ditukar mengikut version bangsa-bangsa masyarakat. Nama dia ialah mujarabat. Tuan-tuan tengoklah kebanyakan orang Melayu kita ni yang terlibat dengan benda-benda macam ni, dia akan panggil ilmu ni ilmu mujarabat. Dalam tu bolehlah berobat orang sekali. Termasuklah menilik hari-hari tuah dan hari-hari sial dalam kehidupan. Nak buat rumah, nak kena piling tiang, pukul berapa? Ini ada dalam mujarabat orang Melayu. Di sisi orang India, orang Urdu, orang Pakistan, ilmu ni dia panggil dengan nama ilmu hikmat. Dia tak panggil sihir. Dia tak panggil ilmu bersama dengan syaitan. Tapi dia panggil hikmat. Ataupun kita panggil ilmu mujarabat. Ini semua bab daripada kekarutan. Ini semua ialah bab daripada kekarutan yang telah diperangi oleh Nabi. Sebab tu kita tengok dulu, zaman Nabi, ada sebahagian para sahabat gantung pedang dekat pokok perjanjian Hudaibiyah ataupun pokok tertentu. Sebab rasa pokok ni ada keberkatan. Benda tu dibuang, dicantas. Dan kalau kita tengok di Malaysia kita ni, dia punya gelombang terhadap benda-benda karut marut ni, mitos-mitos lama ni, mulai ada demand, ada orang yang nak balik. Dulu 10-15 tahun yang lepas, tahun 2000, 2001, 2002, 2003 sampai 2005 ni, zaman tu orang duk bercakap tentang benda-benda yang karut marut. Ustaz-ustaz pun duk bagi benda-benda yang tak jelas ni. Duk bagi nama 7 orang pemuda Ashabul Kahfi, kena buat rajah sikit, nak bagi rumah selamat apa semua, letak kenderaan. Itu dulu. Bila mana tahun 2010 dan ke atas, dia macam slow, perlahan sikit isu ni. Masuk tahun 2020, lepas kena PKP, Covid, dia datang balik. Tuan-tuan tengok, demand terhadap benda ni ada. Ada orang masih lagi mengidamkan benda ni. Kalau tengok yang pattern dulu, nakkan benda-benda yang boleh beri kekebalan, boleh beri keselamatan diri. Sebab tu sebahagian orang dulu, orang-orang yang gila pada benda macam ni, dia sibuk cari benda-benda yang pelik, tak ada manfaat. Ni maaf saya sebut. Ada orang, dia cari babi ataupun khinzir ni yang tunggal dalam hutan tu, dalam hutan yang seekor dia je. Sebab percaya
pada babi tersebut ataupun khinzir tersebut adanya rantai yang dia pakai dekat leher dia. Rantai tu kalau kita pakai, kita jadi kebal. Orang Pantai Timur dia panggil ketuk, dia tak panggil rantai. Ketuk ni maknanya rantai lah. Saya ingat dulu sebahagian orang di Terengganu, Kelantan ni gila nak cari ketuk babi ni. Dia panggil ketuk babi istilah dia. Nak ambil bukan main susah. Nak ambil macam mana? Tengok. Pertama kena masuk dalam hutan. Kalau tempat saya duduk di Terengganu di Ulu Dungu ni, masuk kawasan pendalaman sampai ke Pasir Raja apa semua ni semua hutan ni. Yang orang pergi hiking, jumpa sungai yang pelik-pelik. Dalam tu jumpa sampai Sungai Bangang, nama dia Sungai Bangang. Yang cari pasal pun memang bangang lah dalam tu. Nama pun Sungai Bangang lah pun. Okay. Duduk atas pokok, tunggu babi tu melintah. Sebab dia orang percaya babi tu waktu nak minum air, nak pergi dekat kawasan berair ni, dia akan buang. Dia punya rantai tu sangkut. Pandai pula babi tu buang. Saya pun macam terfikir macam mana dia nak buang, dia bukan ada tangan pun. Okay. Kena kait daripada atas. Dan ada orang kata tu bukan babi, itu siluman je, itu jelmaan. Cuma nak kata try hard nak dapatkan benda tu. Sebab apa? Dapat je kebal. Sebab apa? Sebab dia ramai musuh dengan orang. Dia tahu orang nak tembak dia. Mungkin dia kerap masuk Malaysia Thailand. Dia tahu belah Thailand orang dia suka cari pasal dengan orang, suka tipu duit orang apa semua. Okey. Jadi dia nak benda-benda macam tu. Dia ada demand pada waktu tu. Okey. Sekarang ni benda-benda yang macam ni dia slow, tapi dia lebih kepada tips, bacaan, lukisan rajah, benda-benda yang cuba dibawa masuk balik. Cuma saya nak kata dia bermula daripada kepercayaan macam ni lah, iaitu gerhana. Bila mana berlaku gerhana, kita kena buat. Dulu orang Melayu ada pesta menyambut bulan Safar ni, kita akan buat something. Sampai ke sekarang dalam simpanan filem penerbitan negara, maknanya dalam arkib negara ni, ada satu video yang menunjukkan amalan kawasan mana saya tak tahulah. Cuma video tu ada lagi dalam simpanan arkib negara. Bila mana masuk bulan Safar, kita akan panggil, orang kampung akan panggil imam ke orang masjid lah untuk buat sesuatu bacaan. Dan dalam video tu satu orang pakai dengan baju Melayu, dengan kain plekat, dengan serban apa semua. Ada satu kertas dekat tangan dia, tulis macam ada rajah apa semua. Dia pun rendam bagi masuk dalam takungan air untuk mandi dalam bilik air dalam rumah. Okey. Ianya dilakukan oleh orang masjid ataupun imam ataupun orang yang dianggap orang alim lah di kawasan itu. Dulu, nak kata dulu benda tu. Kerana apa? Kerana percaya bulan ni ada something yang tak elok. Kita kena avoid diri kita daripada benda tersebut. Okey. Jadi Islam datang tak perlu pada benda-benda macam ni. Tak perlu. Sebab tu bila mana ada keadaan yang susah, keadaan yang kita rasa macam boleh beri bencana, macam salat gerhana, kita nak minta ampun pada Tuhan. Sama juga dalam kes lain, bila mana berlaku kemarau yang panjang, agama kita mengajar untuk melakukan salat istisqa, minta hujan. Dan salat istisqa tu banyak, orang kata apa, benda-benda yang menunjukkan kita kena reset balik rasa perhambaan kita. Sebab tu kalau tengok dalam salat istisqa, dia punya kaifiat dia kena pakai baju yang compang-camping sikit. Maknanya orang yang biasa pakai baju sereka elok apa semua ni, hari tu pakai baju bagi kedut sikit. Puasa, sedekah, salat dalam keadaan yang orang kata apa, nampak tawaduk, nampak miskin, sebab nak minta pada Tuhan supaya hujan turun. Dia ada beberapa keadaan di tempat kita ni. Mungkin kalau kemarau panjang kita akan buat, sebahagian negeri dia ada arahan lah untuk buat. Okey. Ataupun dalam khutbah Jumaat suruh sebut doa minta hujan tu. Okey. Dan yang kedua, setengah-setengah negara ni, negara dia sejuk, terlalu sejuk, hujan tak turun. Sebab kalau hujan tak turun, bagi negara sejuk ni dia problem. Sejuk tu menyakitkan. Dia kena turun hujan, sejuk tu akan stabil balik. Sebab sebahagian orang dia faham minta hujan ni waktu kemarau panas terik. Tak juga. Maknanya waktu keadaan yang memerlukan, kita buat. Okay. Cuma nak katanya kena datanglah keadaan yang memiskinkan diri. Dia tak suruh buat benda-benda pelik, tak suruh buat jamuan apa-apa, tak perlu.
Islam dia demolish, dia buang semua sekali benda-benda seperti ini. Dan dia tutup demand, permintaan orang terhadap benda-benda pelik ni. Sebab tu kita tengok para sahabat selepas kewafatan Nabi pun memerangi benda-benda yang ada unsur-unsur tunduk kepada mitos yang tak jelas. Sebab tu riwayat Umar Al-Khattab, riwayat ni disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Katsir, hantar surat kepada sungai Nil di Mesir. Pada waktu tu dia hantar gubernur Amru bin Al-As jadi gubernur di Mesir. Amalan orang Mesir, tiap-tiap tahun dia akan jamu sungai Nil ni dengan lempar perempuan yang cantik bagi mati lemah macam tu. Sebagai satu bentuk kata apa, jamuan kepada sungai tersebut. Bila mana buang amalan tu, air sungai ni surut yang sangat banyak. Maknanya menyusahkan petani-petani yang duduk di tepi-tepi kawasan perairan sungai Nil tu. Sehinggalah Umar dapat surat daripada Amru bin Al-As, macam mana nak buang ni, macam mana nak jawab pada masyarakat ni. Dia orang dah mula bunyi, dia orang dah mula cakap. Itulah sebab tak bagi perempuan dia dah merajuk dah sungai ni. Okey. Lalu Umar pun, riwayat ni dia ada pertikaian sikitlah di kalangan para ulama tentang betul ataupun tidak. Ada yang kata Umar doa kepada Tuhan, dia tak hantar surat apa pun. Okey. Ada riwayat, tapi riwayat yang masyhurnya dia hantar surat kepada sungai Nil, utusan tu lempar dalam sungai Nil, air sungai Nil tu naik balik. Sebahagian pentahqiq dia tak sahihkan riwayat ni. Dia sahihkan riwayat Umar doa sahaja. Tapi kalau kita sebagai pengkaji, saya sendiri pun kalau tengok, dia macam ada something tulis surat hantar dalam sungai ni. Dia macam ada amalan yang pelik sikit. Okay. Kalau doa tu clear, tidak ada orang kata apa berlakunya deal dengan makhluk, tak ada. Direct pada Tuhan. Itu lebih clear lah. Tapi riwayat yang kata Umar hantar surat ke sungai Nil tu ialah riwayat yang sangat masyhur. Dia masyhur, tapi dia ada problem dari segi perawi dia lah. Problem dari segi perawi. Okay. Cuma nak kata poinnya ialah benda-benda yang ada demand pada benda mengarut, terus potong. Jangan beri peluang. Jangan lambat-lambat. Nanti dia makin merebak. Nanti dia makin orang kata apa bercabang dia punya mengarut dia tu. Sebab tu bila mana ada satu dua orang yang suka cakap benda pelik-pelik, orang yang tahu jangan lama sangat diam. Lama sangat diam sebab orang yang bawa benda pelik ni dia kreatif. Kepala otak dia tu dah fikir nak buat benda pelik apa for the next episode pula. Sekarang ni kan orang duk viral tentang satu orang remaja di TikTok ni. Dia selalu buat kenyataan yang pelik. Yang terbaru dia kata, orang suka tanya soalan kat dia. Kalau dalam syurga makan pohon khuldi, adakah kita akan datang ke dunia balik? Lalu dia kata tak. Sebab kita ni ialah last season dah. Adam yang lain tu dah selesai dah. Okay. Cara dia jawab tu lah. Cara dia jawab tu, dia kata sebelum pada ni ada Adam 1, Adam 2, Adam 3, Adam 4, sampailah Adam yang paling kemas teknologi dia, iaitu Adam alaihissalam yang ada dalam Quran tu. Kita pun tak tahu daripada mana riwayat dia ambil. Okay. Cuma saya tengok lah, ni saya tengok pandangan peribadi saya. Waktu dia duk bercakap tu, mata melilau. Ini kata apa, saya punya perhatian terhadap orang yang suka cakap mengarut ni. Waktu dia jawab, mata duk tengoklah ke atas tu, biasanya duk fikir nak mengarut apa. Biasanya macam tu. Dia orang yang ada maklumat, dia tak akan menerawang macam tu. Sebab menerawang tu duk fikir tu idea nak karut apa. Tapi mulut duk selawat lagi. Tu yang menjadi jalinan yang menyebabkan orang rasa macam takkan dia mengarut ke. Okey. Tapi tak tahulah dia punya riwayat tu daripada mana. Tapi benda-benda macam ni dia ada demand tau. Dia ada permintaan orang. Orang minta supaya create selalu mengarut tu. Seronok dengar yang mengarut tu. Sebab tu dulu kalau tengok, antara entertainment yang diminati sebelum ada TV apa semua ni ialah wayang kulit. Wayang kulit di Barat, dan dia ada satu watak nama dia tukang karut dalam tu. Sebab orang kita ni dia demand kepada benda-benda macam tu. Tapi itu sekadar hiburan je lah.
Tapi yang ni dia dah kacau sumber agama. Dia kacau autentiknya sumber agama tu. Okay. Jadi balik kepada hadis ni sebagai yang terakhirnya ialah bila mana berlaku apa-apa keadaan. Apa-apa keadaan pun. Jangan cepat bubuh dekat orang ataupun bubuh dekat benda-benda yang boleh memberi spekulasi. Contoh dalam hadis ni kata, kalau gerhana jangan kata gerhana dia berlaku kerana mati orang ataupun lahir orang. Kalau tempat kita ataupun kalau sekarang ni, kalau berlaku banjir jangan kata apa-apa. Banjirnya berlaku sebab kerajaan ni kursi dia curi. Tak perlu. Sebab orang duk cakap politik ni kan. Sebab apa banjir bencana banyak sangat berlaku negeri ni? Sebab dia tipu, dia duk main lompat patin tu jadi macam tu. Tak perlu. Setakat dia berlaku banjir habis. Tak perlu. Tak puas hati dengan orang parti lawan, tu cerita lain. Okay. Cuma ada orang dia cepat bagi. Itu pun bahagian daripada benda ni. Ianya ketentuan Tuhan. Ianya ketentuan Tuhan. Mungkinlah ada lag di mana-mana. Mungkin juga adalah unsur-unsur politik di belakang yang kita tak tahu. Cuma nak katanya, jangan cepat letak terus. Sebab benda itu ialah benda yang telah digariskan oleh Nabi. Tidak boleh tasarru' bercepat-cepat dalam meletakkan sebab muktamad terhadap berlakunya benda tu. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk cerita ni bagaimana Nabi menegur umatnya supaya jangan cepat kaitkan satu benda berlaku dengan benda-benda yang kata apa boleh trigger kepala orang ni rasa benda pelik ni berlaku kerana macam ni. Melainkan kita meletakkan ianya sebagai ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.